macam biasa kita mulakan untuk kita hadirkan sama-sama rasa syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah. Jangan ada rasa untuk berhenti bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu cuba membilang dan menghitung nikmat Allah, kamu tidak berupaya membilang dan menghitungnya. Dan ketara kita dapat nikmat pada hari ini, pagi ini, saat ini, kita sama-sama menjadi tetamu Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, berada dalam waktu yang penuh diturunkan berkat. Waktu duha ini kita sama-sama pula berada dalam majlis ilmu, dan ya Allah berilah seluruh kemanfaatan buat setiap orang yang ada dalam majlis ini, insya-Allah. Kawal semua. Ya, lama tak jumpa, setahun tak jumpa je. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi pada tahun ini, dan kita berada dalam membincangkan tentang tafsir, dan kita gunakan tafsir Jalalain, dan kita masuk pada ayat yang kedua lagi, ya, kedua lagi. Okey. Pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita dah bincangkan. Kita juga bincangkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita bincang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan insyaAllah pada hari ini kita bincang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian insyaAllah kelas 4 Ar-Rahmanir-Rahim, wa illa kalau tidak kita sambung pada masa yang akan datang, insyaAllah. Okey, kita telah bincangkan kalimah Allah, betul kan? Kita telah bincangkan kalimah Allah. Allah, tempat yang kita puji tersebut. Kemudian Allah itu siapa dia? Dia adalah Rabb. Dia adalah Rabb, yakni Tuhan yang Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menyantuni ciptaannya. Ya, betapa sempurnanya Rabb itu, betapa sempurnanya Rabb itu, dan Rabb itu disandarkan kepada Al-Alamin, yang mencipta, yang mentadbir, yang mengurus, yang menyantuni. Apa yang disantunnya itu? Alamin. Apakah yang disantuninya itu? Apakah yang diciptakannya itu? Maka yang disantun, yang dicipta, yang disantuni, yang ditadbir itu adalah Al-Alamin. Dan alhamdulillah kita dah bincangkan juga. Kalau kita tengok di sini, saya bacakan apa yang ada di sini, ya. Baik, sekali alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lafaz ayat ini merupakan kalimah berita, ya, merupakan kalimah khabariyah. Dimaksudkan sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, iaitu bahawa Allah lah yang memiliki segala. Ingat lagi kita kata maksud segala dahulu? Masih kakaunya? Alhamdulillah, ya. Kenapa? Sebab di sana memberi makna segala. Kenapa segala? Kita dah ceritakan, ya. Dan kita katakan bahawa bila sebut segala tersebut, di sana datang kehambaan. La nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Ya, kami tak pandai, ya Allah, nak memuji. Kami tak mampu nak membilang, ya Allah, pujian kepada Engkau, ya Allah, melainkan Engkau memuji diri Engkau sendiri. Contoh dulu, saya buat contoh dengan siapa? Dengan Datuk Haji Syukri depan saya. Kan marah, kan? Sebab dia Tun Haji Syukri. Mana nak puji? Oh Datuk, apa khabar punya Tun? Saya kata duitnya ada 5 juta. Rupanya duitnya ada 5 bilion. Kecil hati, kan? Sebab tu la nuhsi thana'an 'alaika. Baik. Kita kena tahu bahawa walau sebanyak mana pujian itu, sebenarnya apa yang sepatutnya kepada Allah itu jauh lebih baik. Kita makhluk lain, ya, kita puji kadang-kadang pujian kita lebih dari yang sepatutnya. Tetapi ada pun Allah, sentiasa pujian kita itu kurang.
Itu yang maksud segala. Itu juga yang memberi maksud segala tersebut berarti pujian-pujian kita itu tak capai kepada apa yang sepatutnya atau selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lafaz Allah maknanya baik, lafaz Allah merupakan nama bagi zat, ismun li zat al-ma'bud yang disembah. Dulu kita cakap itu dah Allah. Dan sekarang kita bincang tentang kalimah Rabbil alamin. Kalimah Rabbil alamin, Tuhan semesta sekalian, Tuhan semesta alam ataupun Tuhan seluruh alam. Artinya Allah adalah yang memiliki, tadi sebab Rabb, Allah itu adalah Rabb, memiliki pujian semua makhluknya, iaitu terdiri daripada manusia. Alam itu adalah manusia, jin, malaikat, hayawanat dan lain-lainnya, etc. dan lain-lainnya. Sebutlah tak, kita tak mampu nak tulis kat sini pastinya. Masing-masing daripada mereka disebut alam. Kenapa masing-masing daripada mereka disebut alam? Sebab apa takrif alam? Masiwallah fahuwa alam. Apa saja selain daripada Allah, dia adalah alam. Apa saja, senang kira. Apa selain daripada Allah. Sebab tu Allah itu Rabbul Alamin, selain daripada Allah. Maka Allah yang mentadbir, Allah yang mencipta, Allah yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian yang menarik untuk kita bincangkan juga adalah alam dari segi lafaznya bermaksud bendera. Ya, rakan-rakan yang baru sampai mungkin sama-sama bukan baru sampai pagi ni dah, yang baru mungkin bersama-sama dengan kelas kita, ya. Alam bermaksud bendera. Alamun itu, alamun bermaksud bendera. Apa makna bendera? Bendera adalah kita melihat sesuatu tetapi memberi faham sesuatu yang lain. Saya ulang sekali lagi, apa itu bendera? Melihat sesuatu tetapi kita faham ataupun ambil faham tentang sesuatu yang lain. Maka ini boleh dicapai oleh orang-orang yang ada akal. Bawah sini. Nah, betul. Bismillah ya. Bawah. Saya bismillah. Baik. Kita tengok hari ini kalimah akal. Dapat? Okey. Dapat. Al-aqlu. Sebab semua yang saya kasih sekalian, sekali lagi ingat, perbincangan surah Fatihah adalah keseluruhan ilmu Islam ada di dalam suratul Fatihah. Ya, sebab itu dinamakan dia sebagai Ummu Al-Kitab, ibu segala kitab. Ya, ibu bagi segala Al-Kitab, ibu bagi kitab. Ummul Quran, Quran yang begitu tebal itu, maka himpunannya ada. Baik, kita tahu bahawa di antara persoalan penting bagi Al-Quran, yang terpenting adalah persoalan akidah, persoalan tauhid. Baik, sebab itu bila kita membincangkan, saya suka nak bawa sama-sama dalam perbincangan ini supaya kalau boleh perbincangan kita sesuatu perbincangan yang ada kaitan antara satu dengan yang lain. Dan sebab itulah bila kita sebut al-alamin, kita tengok dalam ilmu tauhid, alam ini adalah dalil kepada adanya Allah bagi akal yang waras. Bagi akal yang waras, maka alam itu menjadi dalil kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana alam itu dari segi maksud pertamanya adalah bendera. Maknanya bila tengok bendera nampak Malaysia. Tengok bendera Malaysia nampak, tengok bendera Malaysia nampak Malaysia. Tengok bendera yang ada putih dengan merah, ada merah, nampak Jepun. Tengok garis banyak merah putih, kemudian ada bintang biru belakangnya banyak, Amerika. Baik,
Orang tak tengok kain, orang tak tahu, orang tak nilai dia punya warna dan segala macam, tetapi tengok tersebut perkara lain. Maka sebab itu dalam ilmu tauhid, persoalan yang penting adalah soal akal. Sebab Rabbul Alamin adalah penting. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran. Sebab kita membincangkan tentang kalam Allah, betul kan? Yang kita bincang ini adalah kalam Allah. Adakah Al-Quran saja kalam Allah? Gambar semua? Adakah Al-Quran saja kalam Allah? Mana lagi kalam Allah? Oh, Zabur katanya. Taurat wal Injil lagi? Saya telah mendengar bahawa Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, kalam Allah Subhanahu Qul, apa dia? Yang jenis ayat dia. Lau kana al-bahru midada, seandainya lautan itu menjadi dakwah. Li kalimati rabbi, untuk menulis kalimah Allah. Kalaulah lautan yang ada di, seandainya lautan itu menjadi dakwah untuk ambil celup dan tulis kalimat Allah, tulis kalimat lanafidal bahr, kering lautan itu. Qabla an tanfada kalimat rabbi, sebelum sempat menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, walau ji'na bimithlihi madadan, walaupun datang penuhkan lagi lautan dan celup lagi, tulis lagi. Cuba bayang, Masya Allah, banyaknya kalimat Allah. Tetapi nampak tak di mana problemanya? Kalimah Allah itu ada di afaq, di ufuk-ufuk. Kalimat itu ada di sini, di sana dan di sini. Kerana semua itu adalah bendera merujuk kepada adanya yang mencipta, ada yang mentadbir, ada yang menyantuni seluruh ciptaan tersebut. Jadi sebab itu dalam ilmu tauhid, benda yang penting adalah soal akal. Sebab akal lah yang akan menyebabkan apa yang saya cakap ini menjadi relevan. Bidun akal, tanpa akal, alam tak dinampak sebagai sesuatu benda yang menjadi dalil kepada adanya Rabb. Rabb itu adalah Allah yang sepatutnya kita puji dengan sepatutnya, ya. Tuan-tuan, kalau kita mana akal? Kalau bolehlah kita bincang. Boleh kan? Apa itu akal? Kita ramai tapi anggaplah kita bercakap orang, tuan-tuan. Kalau nak itu, tuan-tuan, supaya jangan saya duduk belakang, saya tak ada apa-apa. No, please. Ya, bukan selalu kita dapat duduk sama-sama. Ya, dah setahun tak jumpa ni, tuan-tuan. Okey. Apa itu akal? Kefahaman. Baik, ada yang menyatakan bahawa akal adalah kefahaman. Apa yang kita understand. Kita punya understanding about something. Dia adalah akal lagi. Just bagi je, tuan-tuan. Dia adalah pemikiran, dia adalah minda. Pengetahuan, knowledge. Membezakan di antara manusia dan haiwan. Okey, baik. Terima kasih semua. Baik, semua yang saya katakan, kalau kita tengok akal ini, apa makna asalnya? Mungkin saya cerita kot. Aku nak cerita? Pakcik belum, tak ada macam orang agak-agak lah. Belum, mana ni? Belum, terus je, Masya Allah. Tuan-tuan, apa itu apa akal asalnya? Okey. Dulu kalau kita balik haji, ada benda yang orang bawa balik. Cuba tuan-tuan ingat balik masa zaman dulu-dulu, zaman sekarang tak heran dah, sebab selalu pergi ibu punya pergi umrah yang okey, air zam-zam, betul. Kalau tak bagi kita cawan gelas kecil tu, tekilan Eden. Ya, tamar, Masya Allah. Ya, lagi? Tasbih, Masya Allah. Khamsa riyal dapat 5. Khamsa riyal aja dapat 5. Wah, ya, bagilah kita. Pakai 3 hari putus, Masya Allah. Nampak macam made in China. Tak, ni dulu apa tuan-tuan. Saya bukan saja nak ajak cerita ni, tuan-tuan, ya. Walaupun nak pergi umrah ni, nak ajak sama-sama pergi umrah ni tak lalu ni. Tapi bukan nak ajak tu lah, nak cerita apa yang biasanya. Tetapi
Dia belakang saya al-aqlu. Apa dia tuan-tuan? Apa lagi? Tak sampai. Sampai saya dapat, saya stop kat situ. Al-Quran. Sajadah. Please, selagi saya tak dapat apa yang saya tu, tuan-tuan kena cerita tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat balik betul zaman dulu terutamanya. Apa benda yang memang tak dapat tidak, biasanya memang ada lah. Kalau waktu dia haji, orang nampak lah benda tu. Tin zaitun minyak atar, minyak atar salma. Oh, gelang. Gelang warna-warni, Masya Allah. Sekarang dah tak ada dah, tak laku dah, Masya Allah ya. Please tuan-tuan, kopiah. Oh Datuk, okey, kopiah, Masya Allah. Ada lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tak lupa. Tengok makin dalam, tengah ada toyol. Jangan dulu, Masya Allah. Apa dia? Oh, okey. Oh, katanya title Haji Hajah. Benda tuan-tuan, benda. Okey lah, dah. Tuan-tuan, perasan tak bila Pak Haji ni balik daripada turun kat Subang International Airport. Dulu bukan sekarang, dulu. Ya. Kemudian bila turun saja Pak Haji ni, Masya Allah, dia lambai. Ramai orang lambai tak tahu siapa pun, lambai je. Masya Allah. Saya dah dapat jawapannya, Masya Allah. Bila saya sebut nak turun tu, orang dah perasan dah. Pakai serban. Lepas tu ada apa tu? Apa itu? Apa itu? Egal. Apa itu? Egal. Apa itu? Egal. Apa itu? Akal. Kerana egal daripada kalimah akal. Egal daripada kalimah akal. Dan akal itu daripada kalimah egal. Al-aqlu. Semua orang Arab ni tuan-tuan, dia sebut qaf dengan ga. Agal. Jim mereka sebut dengan ga juga. Dia orang ni kadang-kadang memang bantai dia. Ya, jim. Ya ayyuhar rajul. Tuan-tuan jangan report polis. Tak ada kena-mena. Rogol di sana ada rojul. Rogol. Aqlun, aglun, agal. Kenapa tiba-tiba agak aja dia sedikit je. Kenapa igal dinamakan dia akal? Oh ya. Logiknya adalah kerana letak di atas kepala. Kerana itu maka dinamakan akal. Sebab akal letaknya di kepala. Okey. Macam orang kata make sense. Okey. Semua yang saya kasih untuk makluman, igal telah diguna pakai oleh orang-orang Bedouin. Dan Rasulullah, sebab orang Arab terbagi pada dua secara besar. Yang pertama disebut sebagai badar. Oh, nampak yang tu, ya Allah, kena lukis Ya Syekh. Kan? Nampak? Okey. Orang Arab terbagi pada dua. Kita tengok, kita akan dapat lihat dalam Al-Quran, kita akan lihat Allah menggunakan kalimah A'rab. Memahami bahawa ada orang kadang Allah, ya orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, dan orang Arab itu, kadang-kadang Allah guna A'rab itu. Jadi orang Arab itu pada beberapa kategori. Yang duduk di bandar disebut sebagai Khabari. Pernah dengar? Macam pernah dengar kan? Khabari adalah refer kepada orang-orang yang duduk di bandar bertamadun. Maka disebut sebagai Khabari. Yang kemudian dikatakan ada satu Islam, ada mungkin that's the problem sikit ada pula Islam yang tak Khabari contohnya kan. Itulah saya kira dah lepas mafat dah lepas ya.
Okey, tetapi nak ceritanya memang kalimah tu dalam tafsir kita akan jumpa. Orang Arab yang duduk sakin Madinah disebut sakin Madinah, yang duduk di Madinah, di bandar, maka disebut sebagai Khadari. Yang sakin kharij Madinah disebut Badui. Jadi antara nak kenal orang-orang Badui adalah mereka yang pakai hak ni. Mereka ini adalah orang Badui. So kalau orang pakai tu, maknanya dia tu adalah Badui. Jadi Badui Jawa, Badui Banjar. Memang sebab itu bila kita raja pakai, yes, sebab dia Badui asalnya. Sebab kalau dia tidak Badui, dia akan, sebab tu Nabi tidak pakai ini. Sebab Nabi adalah Khadari, Nabi pakai serban, Nabi pakai imamah, Nabi pakai serban, Nabi tak pakai igal. Kenapa kita kata kau pakai? Macam kita konteks kita pada hari lah. Sebab atas kepala ini adalah reflect kepada gambaran bangsa. Kita pakai tanjak contohnya, orang putih pakai ini, orang Yahudi pakai ini. Semua itu memberi gambaran siapa mereka latar belakangnya. Boleh kan nampak maklumat itu sikit? Baik. Ada masalah? Tak ada masalah. Bukanlah kata bila ni tak boleh pakai dan kemudian tak ada masalah. Tidak ada nas, selagi tidak ada nas mengharamkannya, ya Allah pakailah. Pak Haji itu okey tu lah Pak Haji. Tapi saya pernah dengar satu kes, Masya Allah, haji dengan hajah berkelahi tuan-tuan, balik Mekah hanya sebab mak hajah tertinggal tinggal ke hotel. Orang lain pakai, Pak Haji tak boleh pakai. Masya Allah, dah lah beli satu je. Dah lah duit mak haji yang pegang, mak hajah yang pegang. Masya Allah, dia beli satu, tertinggal pula. Masya Allah, saya dimaklumkan kemudian bercerai kerana igal. Marah dia pasal turun tiba-tiba seorang Pak Haji jauh je, anak-anak dia tunggu, kenapa ayah? Tanyalah mak kamu, dia kata. Ini cerita lama ya. Tapi nak cerita tu. Baik, kita balik pada maksud igal tadi. Baik, akal, kenapa dikatakan akal? Sekali lagi, kerana kita kata kedudukannya di kepala. Tetapi semua yang saya kasih sekalian, akal bermakna ar-ridha. Al-aqlu bermakna ar-ridha. Mana ridha? Ridha bermakna ikat. Fungsi igal sebenarnya bukan letak di kepala. Bagi orang Badui. Ini bagi orang Badui lah. Fungsi igal sebenarnya adalah untuk menambat unta. Jadi Pak Haji tu dia turun tu, mungkin lepas tu nanti last keluar unta seekor kan. Ataupun dalam lagi ada unta keluar seekor. Ni Haji punya sebab pakai igal. Sebab nanti igal tu apa yang nak ikat. So bagaimana unta diikat? Unta tak boleh diikat leher dia. Unta tak boleh diikat lehernya. Unta diikat agaknya lebih kurang lah kot. So, unta ni bagaimana nak diikat? Diikat pada bahagian kaki dia, lutut dia. So, diikat. Bila dia terlipat, ya, kalau kita belajar silat pun, nak jatuhkan orang, kena tendang pelipat dia. Pak pelipat dia jatuh. Ya, sekuat mana pun hentam kat dia pelipat, dia akan jatuh. So unta bila dia terlipat, diikat di sana, sebab unta ni kuat. Kalau kita ikat di leher, kalau dia nak lari, dia boleh lari. Tetapi kalaulah unta dia duduk dan diikat dia punya kaki tersebut, berapa jam tuan dia pergi bersembang kat kedai mamak, unta tu tak ke mana-mana. Kemudian bila dia buka, maka unta tersebut bangun. Nak tak kat mana? Tak kat kepala. Sebab tu igal bau unta, unta bau igal. Inilah fungsi sebenar igal. Jadi kemudian menjadi kefahaman dalam bahasa, dalam masyarakat Arab, bahawa sebenarnya daripada kalimah itu diambil kalimah akal. Maknanya manusia ini diikat oleh akalnya. Akal itulah yang seandainya akal tidak ada bagi manusia, seperti unta yang bertebaran, manusia tak dapat diikat. Sebab itulah semua yang saya katakan fungsi paling besar. Sebab itu dalam agama Islam, perkara nombor satu yang kena jaga, yang tak boleh tak dijaga adalah menjaga akal.
hifzul aqli dalam maqasid syar'iyyah. Ada 5 maqasid syar'iyyah, tujuan kenapa seluruh syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuannya. Imam Al-Ghazali menuliskan sebagai al-hikmatus syariah, dalam bahasa pada hari ini sebut sebagai maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan kenapa syariat itu diturunkan, sebab 5 perkara yang saya nak cerita. Satu saja, yang pertama apa dia? Hifzul aql. Syariat Islam tujuan paling satu adalah menjaga akal, ya, menjaga akalnya. Sebab tu dalam syair Imam Sayyidina Ali menyebut dalam syair. Cuma saya tengok dalam kitab dia kata fa'ansyada Ali telah bernasyidlah Ali. Apa nasyid Ali? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bernasyid, innal makarimal akhlaq mutahharatun fal aqlu awwaluha wad-dinu thaniha wal ilmu thalithuha wal hilmu rabi'uha wal judu khamisuha wal birru sadisuha wal afu sabi'uha was sabru thaminuha wasyukru tasi'uha wal lailu ashiruha. Kemuliaan yang kalau siapa nak kemuliaan, maka kemuliaan itu ada pada 10 perkara. Jalan ini cerita 10. Sebab tu esok tak tamat. Dah. Bukan itu poin utama saya. Tetapi nak bagi tahu bahawa kemuliaan itu supaya relate dalam bincang kita. Kenapa bila sebut Rabbul Alamin, tetapi kita tak rasa sensitif pun, macam kita katakan. Kenapa kita tidak menjadi seperti orang yang melihat sesuatu isyarat tetapi tidak faham apa yang nak diisyaratkan daripadanya. Baik dia letak pada akal. Maka sebab itu kata Sayyidina Ali, kemuliaan itu 10 perkara. Yang pertama, fal aqlu awwaluha. Akal yang pertama. Jadi kita nampak pada hari ini, nak memahami bahawa alam ini sesungguhnya adalah bendera kepada kewujudan Allah yang mencipta, maka pada kali itu mediumnya adalah akal. So antara Rabbul Alamin yufham, difahami, mediumnya adalah akal. Maka sebab itu dalam ilmu tauhid, sebelum nak bincang perkara lain, dibincang tentang akal. So dari segi definisi ilmu tauhid, apa itu akal? Tadi kita dah sebutkan juga lebih kurang. Apa itu akal definisinya? Ya, daripada akal lah terbitnya hukum. Sebab akal kita menghukum sebenarnya. Akal kita membuat hukuman. Apa itu hukuman? Itsbatu amrin aw nafih. Kita menetapkan sesuatu benda dan menafikan satu benda, maka itulah fungsi akal. Oh, adanya alam, maka sebab adanya alam, oh mesti adanya Tuhan. Nampak? Itu basic akal kita berfikir. Itsbatu amrin aw nafih. Itsbatu amrin li amrin. Meletakkan satu benda kepada satu benda, atau menafikan satu benda daripada satu benda. Contohnya apa dia? Dalam konteks kita bercerita pada hari ini tentang alamin, bahawa adanya alam. Oh, ada alam. Ada dah alam? Ada, sebab seluruh panca indera kita, indrawi kita kata adanya alam. Aku nampak alam, aku dengar bunyi alam, aku dapat merasainya. Baik, panca indera kita mendapat maklumat, apa akal kita kata? Ada alam. So bila ada alam, akal yang sihat kata apa dia? Adanya pencipta. Siapa pencipta itu? Sekarang kita baca alhamdulillah secara terbalik. Siapakah pencipta itu? Allah. So setelah itu apa yang kita kena buat? Puji pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kita go macam ni, kita pergi ke sana, maka dia adalah satu benda yang akan menjadikan kita makin merasai tujuan. Maka kerana itulah antara nama besar, nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah suratul Hamdi. Sebab semua yang dalam surah Al-Fatihah ialah semuanya tentang pujian. Hamdi. Hamdul. Okay. Baik, sampai ada kitab, kita tengok kat kitab tu. Baik. Lafaz al-alamina merupakan bentuk jamak, plural daripada alam. Ya, alam itu adalah, maksudnya adalah apa saja selain daripada Allah. Tetapi bila digunakan alamin secara plural, apa-apa saja yang selain daripada Allah, apa saja, iaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun pada akhir secara umum. Maknanya tak kira apa pun masuk secara plural dalamnya. Alam semesta merupakan alamat. Syuf, lihat, alam semesta ini menjadi petanda, mengingat ia adalah petandanya adanya yang menciptakannya.
Baik, semua yang saya kasih sekalian, inilah Allah yang kita puji. Marilah kita tanya, apabila kita baca, dan Allah ini adalah Allah yang mentadbir sekalian alam. Tuan-tuan yang saya kasihi, apa yang sepatutnya anda rasai bila anda sekarang sedang menyebut dialah Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam? Apa yang sedang anda rasai? Apa yang dirasai? Nah, kita rasa betapa kerdilnya aku. Di hadapan siapa? Dia Allah yang mentadbir sekalian alam. Okey. Apa bahasa lain bagi kerdil? Apa bahasa lain bagi kerdil? Ini rasa nak kita rasa. Ya, sebab setiap daripada linguistik, daripada bahasa, dia terbit daripada dalam, dan daripada dalam bahasa itu dia akan mewakili rasa. Apa rasa yang sepatutnya? Kita cerita yang sepatutnya. Hak sepatut tu nombor 2. Aku dah baca tapi tak rasa perkara itu, persoalan lain. Sepatutnya apa? Rasa kerdil. Saya dah dengar. Apa dia? Bila rasa kerdil, rasa hina, maka dia akan datang rasa takut pada Allah. Sepatutnya pada saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sepatutnya datang rasa takut pada Allah. Sebab sekarang anda face to face dengan dia, Allah yang mentadbir bukan sekadar anda, tetapi seluruh alam, seluruh bumi yang saya pijak. Bukan hanya Shah Alam, bukan hanya Selangor, bukan hanya Malaysia, bukan hanya Asia Tenggara, bukan hanya Asia, bukan hanya benua ini, tetapi seluruh dunia ini. Bukan hanya seluruh dunia, seluruh planet ini. Bukan hanya seluruh planet ini, seluruh cakrawala ini. Seluruh yang makin besar dan makin besar, semuanya adalah ditakdir urus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anda sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu rasa yang sepatutnya, satu ayat ini menyebabkan orang-orang yang beriman bergoncang hatinya. Sebab ingat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang benar-benar beriman. Tentu kita duduk dalam atas kursi kita pada pagi ini, harap kita dapat menjadi orang yang benar-benar beriman. Siapa orang benar-benar beriman? Yang pertama, alladzina idza dzukirallah, saat disebut kalimah Allah, apa jadi? Goncang hati mereka. Nak tes tuan-tuan? Allah. Allah. Nampak tak? Maknanya Allah kata orang yang benar-benar beriman. Dari si ujian audio itu telah memberi maklum kepada kita belum benar-benar beriman. Kenapa belum benar-benar beriman? Kenapa kita tidak dapat lihat alam sebagai tanda kita tidak tenggelam di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Di mana apa problemnya? Sebab kita tidak menggunakan akal kita untuk tafakkur. Sebab tu alam ini kena tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bila ada akal, maka digunakan dengan tafakkur. Makna tafakkur? Okey. Makna tafakkur? Makna tafakkur? Okey, tuan-tuan. Okey, cuba tuan-tuan bertafakkur sekejap. Dah, cukup. Dah. Yang lama sangat tunggu, bahaya ni. Mana tafakkur? Koreksi. Tengok kalimah tafakkur. Daripada kalimah fakkara. Fakkara yufakkiru tafkiran mufakkirun mufakkar, bukan. Daripada kalimah tafakkara. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Baik, apa makna tafakkuran? Ya ayyuhal mutafakkirun. Mana tafakkur? Tafakkur maksudnya adalah fikir secara
mendalam. So akal kita fikir tidak secara mendalam. Saya nak baca contoh tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan dah sarapan ke? Oh. Tengok bila belum tu dalam mana ya, masya-Allah. Terasa siapa-siapa dah belanja silakan tuan-tuan. Baik, kaum ibu, cadang nak masak apa? Dia jawab je. Cadang walaupun ramai jawab, it's okay. Cadang, saya tanya suami lah. Hari ni nak makan apa cadangnya? Tempoyak. Macam perasaan dengan saya je, masya-Allah ya. Tempoyak. Okey, kaum ibu nak masak apa hari ni? Okey, tuan-tuan. Apakah erti di sebalik tempoyak yang bakal anda masak? Jeda. Apakah erti di sebalik tempoyak yang anda masak? Tuan-tuan perasan tak? Semuanya keluar daripada akal. Apa nak makan? Oh, tempoyak. Apa nak makan? Oh, masak lemak cili api. Kita boleh cakap sebab dia adalah fikir, tetapi bukan tafakkur. Sebab tadi saya kata cuba bertafakkur, apa yang berlaku bila orang bertafakkur? Badan dia tengok, ya, dia akan jadi macam ni. Saya suruh buat siap, nampak tak? Tapi saya tak suruh nama. Sebab nanti dalam nama saya memang masya-Allah. Tetapi kenapa badan language kita tiba-tiba dia tafakkur dia jadi macam tu? Bila saya tanya, apakah erti di sebalik tempoyak yang anda bakal masak? Nampak tak? Bahasa badannya jadi sama. Dia akan mula berfikir dengan mendalam. Sebab memikir secara mendalam adalah tafakkur. Dan kenapa kita tidak capai pada Allah? Sebab kita tidak memikir secara mendalam. Kita fikir macam biasa, tengok oh cantik, oh yes, not bad, dan segala macam. Tetapi bila kita fikir secara mendalam, nampak, dia akan jadi bentuk bahasa badan yang sama. Kita fokus, kita tenggelam mencari makna apa di sebalik itu, apa nilai dan segala macam. Jadi sebab itu semua yang saya katakan, yang kurang kita adalah tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar, berselisihnya malam dan siang, la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Allah menggunakan kalimat tafakkur. Maka sebab itu bila bangun daripada tidur tuan-tuan, jangan hanya fikir tetapi tafakkur. Ya Allah, baiknya ya Allah memberi aku ruang nafas. Sebab Allah kata berselisih malam dan siang itu ada tanda-tanda, bukan tanda tetapi la ayat dalam bentuk plural. Tanda maknanya terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, just go through. Ni ramai di sini yang pakar-pakar, yang tahu, yang boleh kongsi dengan maklumat yang sebenarnya saya lupa. Baik, tuan-tuan, malam dan siang, di tempat yang sama, kita duduk di tempat yang sama, tetapi biarkan jam berlalu, dia akan berubah menjadi tengah hari di tempat yang sama. Kita duduk lagi lebih lama, tiba-tiba tempat yang sama dia jadi malam. Kita duduk tempat yang sama, dia akan jadi dini hari. Kita duduk lagi di tempat yang sama, dia akan jadi subuh. Tempat yang sama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata nak jadi malam dan siang itu, masya-Allah, bumi ini kena bulat. Siapakah yang yukawwir, membulatkan bumi ini? Berfikir tengok, adakah satu kuasa daripada Amerika yang boleh memahat bumi sampai jadi bulat? Sebab nak jadi dapat siang dan malam, rupanya kena bumi itu bulat. Betul kan? Hanya zaman dulu dia rasa bahawa dunia itu adalah macam karpet. Takut sangat tiba-tiba jalan-jalan, tiba-tiba sampai ke ujung jatuh kan. Masa kecil dia ada takut juga kadang kan. Takut jalan-jalan, tiba-tiba sampai ke ujung bumi itu kan jatuh. Tetapi punya bulat. Bila bulat, masya-Allah kita akan pergi, kita akan jumpa balik. Baik. Berfikir. Oh, rupanya dunia ni bulat. Kemudian nak jadi malam siang apa dia tuan-tuan? Jom kita cuba sekejap. Kita gunakan masya-Allah tafakkur kita. Ya. Daripada apa yang kita tengok, Allah Subhanahu wa taala kata alam yang dikatakan ini. Apa yang mesti ada pula? Kena ada matahari. Masya-Allah, tuan-tuan. Saya baru ni masya-Allah.
beli bunga. No, bukan bunga yang dalam rumah tu tuan. Apa tu bunga yang dalam rumah tu? Bunga warna hijau. Yang ada daun, bunga yang ada daun-daun, just untuk segarkan dalam rumah kan. Masa saya tanya pada yang jual tersebut, okey, boleh tak bunga ni saya letak dalam kawasan tertutup? Yang langsung saya tak bawa keluar ke matahari. Dia kata boleh. Orang Bangladesh. Ya, sama dia faham atau memang strategi jualan dia begitu, masya-Allah. Boleh haji, dia kata boleh. Yang penting beli saja. Kalau tak beli apa pun tak boleh, masya-Allah kan. Betul juga dia kan, masya-Allah. Okey. Lepas tu tuan-tuan saya nak ajak kita betapa jauhnya melihat alam ini. Ini semua antara tanda-tanda yang kita nak cerita lah, ayat ya. Dan saya letak dalam rumah saya. Letak dalam rumah saya penjuru yang saya kira cahaya keterangan matahari, terang matahari itu dapat. Ya, tetapi bukan direct sun, bukan direct. Ya, kena ke dia punya tahun. Selepas saya kira dalam 3-4 bulan saya dapati bahawa bahagian pucuknya mula mati, daun mula kering. Dan pada saat saya nak cerita tuan-tuan, pada saat saya angkat dan saya kena selamatkan, saya kena selamatkan dia. Dan ketika saya bawa ke arah matahari, dan hari ini saya nak cerita terus, dia okey, dia hidup balik. Pada saat itu ingat apa yang Allah kata, antara kebesaran kami menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Apa maksud dia tuan-tuan? Matahari yang jutaan kilometer di sana seolah tak ada kena-mengena, tetapi satu benda yang dalam rumah saya perlu menunjukkan daun tersebut, pokok tersebut dengan matahari satu pasangan. Sebab kalau buat secara lus, satu, mungkin itu tanda terjadi dengan sendiri, terjadi dengan sendiri, pokok terjadi dengan sendiri. Tetapi kenapa pokok tersebut perlukan kepada cahaya matahari? Sebab itu pasangan dia. Sebab yang mencipta tersebut mencipta pasangan tersebut. Dan itu tanda adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada melihat dia meletup dan gugurnya daun tersebut, masya-Allah. Kenapa kita tak temukan dengan pasangannya yang menyebabkan ketika itu, masya-Allah, Tuhan yang mentadbir, yang mencipta pasangan tersebut, matahari. Dia tidak hanya perlukan cahaya, tetapi dia perlukan cahaya matahari untuk dia boleh memasak makanan dalam dirinya. La ayat, tanda. Sebab itu kalau kita tengok, bila nanti saya rasa kalau kita cerita dengan cara lebih mendalam, pasangan ini yang Allah kata bahawa pasangan itu tanda. Sebab kita selalu refer bahawa pasangan itu suami isteri. No, pasangan adalah refer daripada benda yang berbeza, tetapi benda yang totally, dua benda yang loose, dua berbeza, tetapi saling mesti perlu memerlu, sangat lengkap melengkap, menunjukkan bahawa ini A dan B, pasangan tersebut mesti pencipta yang sama. Sebab kalau tak pencipta yang sama, dia tak boleh masuk. Sebab dia bukan pasangan dia, dia tak akan boleh masuk apa pun. Tetapi sebab pasangan. Dan mari kita tengok, bila kita tafakur, wa yatafakkarun fi khalqis sama, yatafakkarun, dia berfikir. Apa berfikir tadi tuan-tuan? Sekali lagi, apa itu berfikir tadi? Apa itu berfikir tadi? Berfikir dengan mendalam, dalam lagi, ya, atau berfikir secara aras tinggi, meta, lebih dalam, mencari lebih lagi, maka akhirnya menjadi seorang yang mutafakur. Baik, just kita tengok apa yang nak jadi malam dan siang ini. Yang Allah katakan sangat rupanya ada tanda-tanda. Yang namanya siang adalah siang, pagi adalah pagi, malam adalah malam. Tapi apa dia? Apa yang ada? Di manakah kewujudan Allah yang mencipta? Di manakah kewujudan Allah yang mentadbir? Di manakah kewujudan Allah yang menyantuni nak datang dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang waras akalnya? Apa lagi? Ada matahari, alhamdulillah ada matahari. Kemudian tentu bumi itu berpusing. Betul kan? Anda di mana? Kan ni dalam konteks hari ni lah. Syekh Badui ni kita kasih buang lah. Dalam konteks bumi kita ini, matahari kita ada di sini, matahari di sini,
Ya. Mana yang jadi siang? Ya. Okeylah, boleh kata ini ya. Ya. Ini siang ya. Okey, dan bumi ini berpusing. Macam dia pusing? Anti-clock, clockwise, anti-clock. Tuan-tuan tolong menentukan kiamat tak kiamat ni tuan-tuan. Salah. Tuan-tuan kata ikut matahari, ikut jam. Nah, hari esok kiamat tuan-tuan. Ya, anti-clock ikut. Betul ke? Betul ya? Okey. Dan kalau kita pergi kat sinki tuan-tuan, buka air tersebut anti-clock. Ya, kita akan dapati bahawa semuanya dalam peraturan. Airnya akan turun, bukan saja ikut suka hati dia je. Semuanya telah ditentukan peraturan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian okey, Syah Alam kat mana ya? Oh, Syah Alam kat sini. Oh, Syah Alam kat sini. Nampak 3 orang ngantuk, masya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, matahari kat sini dah mula gelap ya. Ni pagi tengah hari 12. Okey. Ini ni dah nak subuh dah. Ni lewat malam. Baik, semua yang saya kasih, dan bumi itu berputar. Berapa kelajuan bumi mengelilingi? Berapakah kelajuan bumi berputar untuk beri kita yang duduk di sini ya khatul istiwa ya, lebih kurang more or less 12 jam siang, 12 jam malam. Kita yang duduk di tengah-tengah tepat. Berapa kelajuan bumi tu? Just bagi dia maklumat kat saya. Saya spontan, saya tak apa nak ingat sebab tak serapan lagi. 2 orang insya-Allah tak serapan nanti. Tuan-tuan, berapa kelajuan? Oh, cara yang paling hikmah jawab sangat laju. Selesai masalah, masya-Allah. Dengan beranak macam tu kan kena cara jawab kan. Masya-Allah, berapa kelajuan? Sangat laju. Polis tahan berapa kelajuan? Sangat laju. Okey, sangatlah saman ya. Okey, kelajuannya adalah okey, lebih kurang lah ya. Actually Allah buat tak lebih kurang. Tapi sebab manusia nak kira kelajuan pun macam tadi ya. Okey. Kelajuannya adalah 2400 kilometer 1 jam. 2400 kilometer 1 jam. Ni. Cuba tuan-tuan bayang pada race di mana tu, di Formula 1 di Sepang, pada tempat yang paling laju yang menang tahun ni, siapa tu nama pelumba yang menang tahun ni tahun sudah di Sepang. Alex Yong bukan, Alex Yong kalah. Katalah memang otak lah tu. Schumacher tu memang lama dah tu ya. Tengah koma kawan-kawan tu. Tapi tak apalah, Schumacher kita pakai juga. Sebab tak penting pun. Sebab ni maklumat ni semua dalam keadaan anggaran saya ya. Kita boleh refer pada kita yang sebenar. Baik, dia boleh tahu tak berapa kelajuan yang dibawa? Ya. Pada kelajuan di lintas Sepang, dia merempit mesin dia pada kelajuan 240 km 1 jam. Dan 240 km 1 jam dia kalau kita pergi kat sana, tuan-tuan, macam mana? Sing. Wow. Ini memang betul-betul makan asap. Yang merempit tu tak berapa asap sangat tu. Gaya je lebih, tak sampai menerap macam Superman, Ultraman, Cicakman, tapi Masya Allah tak apa-apa sangat. Ini baru betul nak cerita, Masya Allah. Kalau kita tengok di sana ya, memang habis. Dan bila sampai ke checkered flag, ke garisan penamat yang menuntut beri respect kepada Michael Schumacher sebab dia boleh merempit 240 km 1 jam. Laju. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bumi bergerak bukan 240 km, 2400 km. Kalau tadi cuba bayang 10 kali ganda dia tu. Tak ada siapa pun rasa Allah hebat. Tak ada siapa yang berdiri yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wallah
Allahu Akbar. Tak ada. Kita tak adil pada diri kita sendiri. Akal kita tidak adil pada diri kita sendiri. Sebab kita tidak tafakkar, tidak tafakkur. Maka lantas sebab itu Masya Allah tanda jelas depan mata. Michael Schumacher 240 beri tepukan, respect, kagum, hebat mat ni. Allah Subhanahu. Cuba bayang dia. Kalau kata Allah kata, hei malaikat yang menjaga bumi, hari ini sebab dia orang respect sangat pada Michael Schumacher hamba-Ku. Okey, gerakkan bumi pada kelajuan 240 km sejam. Tuan-tuan terjadi apa? Siang 120 jam, malam 120 jam ni. Kuliah ni bila habis ni? Itu yang paling menakutkan tu. 120 jam siang, tuan-tuan tahu apa jadinya pada? Tuan-tuan tahu tak? Bila 12 jam, pada saat beberapa jam ketika matahari dan bumi tersebut perlu pada kelajuan ini sebab paling panas pada ketika itu. Siapa boleh berdiri di atas star di luar sana? Hanya kelajuan, hanya masanya adalah 1 jam. Cuba bayang kalau ganda selama 10 jam, apa jadi kawasan ini? Terbakar. Dan tuan-tuan ingat kita berada pada pukul 3 pagi, padaan yang paling sejuk. Dan cuba bayang kalau 3 pagi tersebut digandakan selama 10 jam, apa jadi pada bagian ini? Kita beku. Sebab Allah itu menyantuni, bukan hanya sekadar buat, tetapi santun. Tetapi sekali lagi, Masya Allah, akal, tidak tafakur, tak nampak kebesaran Allah. Walau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hanya baca hati tak rasa. Apa lagi yang Allah nak tunjukkan kepada kita? Huwa zahir, sangat jelas, sangat jelas. Akal kata sangat jelas ya Allah. Tak mungkin, Masya Allah, semua ini terjadi dengan sendiri. Cuba bayang bergerak pada kelajuan 2400. Dan rupanya pula nak dapat 365 hari setahun tersebut, rupanya sebab bumi ni rupanya juga berpusing mengelilingi matahari di atas orbitnya. Fi falakin yasbahun, macam berenang. Arah mana? Ni matahari. Ikut jam, lawan jam? Ikut jam ke lawan jam? Ya. Kalau nak muda, awet muda, mintalah supaya bumi mengundur lawan ikut jam. InsyaAllah tahun depan ialah tahun 2015, 2014 dan kita muda balik insyaAllah. Bergerak juga arah lawan jam. Dan bumi yang berpusing nak beri hadiah kepada kita 365 hari dalam 1 tahun. Nak hadiah kita, rupanya dah 365 sebab nak pusing balik. Di point ini, pusing, jumpa balik selepas 365 hari. Tanda hari ni 4 bulan tu maknanya bumi kita ni, kita duduk rehat-rehat, makan, minum, tapi rupanya bumi sedang bergerak. Kalau umur kita panjang, Masya Allah, pada berapa hari bulan, 5 hari bulan akan datang, kita akan duduk di titik yang sama. Titik ni yang sama. Hari esok titik ni bergerak dah. Sebab bumi bergerak mengelilingi matahari. Berapa kelajuannya? Ya, 2400 di situ. Tetapi dalam masa yang sama dia berpusing dengan kelajuan yang lain. Berapa kelajuannya? Sekali lagi jawapannya lagi laju. Yang ni tak laju sangat. Sebenarnya tak berapa laju sangat. Kelajuannya adalah 80 km saja sesaat. Tak ada terasa, Masya Allah, siapakah yang menggerakkan kelajuan yang sebegitu? 1 saat 80 km 1 saat. Tik 1 saat bumi sedang bergerak pada 80 km. Cuba bayang sejam berapa puluh ribu kilometer yang kita lalui sebenarnya dalam keadaan kita mengantuk, tersedar ni. Masya Allah, macam naik kereta je rupanya, Masya Allah ya. Sekali lagi, Masya Allah, la ayatil li ulil albab, ada tanda bagi orang yang punya mata hati. Problemanya adalah bukan akal saja, akal mesti sinkro dengan mata hati. Akal dah ada, tetapi caranya adalah
Digeneratekan akal itu dengan tafakur. Akal tersebut digunakannya dengan cara dimaksimumkan penggunaannya dengan tafakur, tetapi mesti ditunjangi oleh ulul albab. Dulu saya dah cerita ulul albab. Apa nama ulul albab? Mana ulul albab dulu? Mana albab? Ya, albab pintu. Main kamus mana tu? Saya teragak dah. Saya teragak dah kat mana kamus dapat tu ya. Qamusul Arabul Malawi di Piramli. Yufassir bi albab, di pintu. Betul. Betul. Tetapi bukan itu yang Allah sebut dalam Al-Quran ulul albab itu. Sebab albab di situ, okey ya. Saya Allah, ruang saya kecil lah. Okey. Akal kita buatlah dalam bentuk manusia, diagram manusia ni ya, katalah manusia. Kita kata akal. Kita tahu bahawa akal adalah untuk tafakur. Kemudian masya-Allah, akal tersebut mesti ditambat oleh ulul albab. Mana albab? Albab di sini ya macam sama macam jamak kepada babun. Babun, babani, albabun. Tetapi albab dalam konteks yang kita kena faham benar dalam kita memahami ayat ini, albab merujuk kepada bukan albab tetapi pada lubbu. 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 Lubbu ialah lubbu. Sebab di manakah letaknya lubbu? Di manakah letaknya lubbu? Andai kita boleh membuat lubbu tu, ini hatilah, qalbu. Dan kita buat dia secara merentas, secara maknawi, secara merentas potongan. Jangan jumpa aljabar. Ya, aljabar yang ubat hati tu, dia lain isunya. Ini adalah maknawi. Maka kita akan dapati bahawa hati tersebut, maka yang paling dalam itu, itulah dia al-lubbu. Yang bukan Piramli kata lubuk hati. Mana hati tersebut dia ada paling dalam, maka paling dalam itulah yang disebut sebagai lubbu. Di luarnya dia panggil kishru. Yang di luar hati, mazmuma, mahmuda, hati, keinginan lain yang ada dalam hati kita adalah luaran dari hati, terbagi pada luaran dan dalaman. Dan dalaman itu maknanya lubbu. Saya nak ceritakan kenapa semua yang saya katakan al-alamin, kita baca alamin. Kenapa alamin akan dapat dilihat sebagai tanda apabila tafakkur dan dua ini bergabung. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bergabung antara tafakkur oleh mereka yang ada mata hati. Sebab itu kita kata, kenapa saya dah tengok tadi, Masya Allah, kelajuan 80 km satu saat. Dan sekarang kita kata, siapa yang mencipta, siapa yang mentadbir, siapa yang menyantuni pergerakan yang kita tak rasa pun. Tetapi kita tak boleh nafikan kerana itu kata saintis. Tetapi sekali lagi, kita tidak nampak itu sebagai tanda adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar itu tanda tak nampak lagi. Sebesar itu tanda sebab kita tak tafakkur. Tafakkur maknanya adalah mendalam. Bila mendalam dia akan jumpa. Tetapi bagi orang yang ulul albab, sebab saintis juga mengkaji tentang perkara ini, tetapi oleh kerana bukan ulul albab, mereka tidak menggunakan mata hati mereka, dan akhirnya dengan sebab itu maka mereka lebih kafir pada Allah. Ini yang kita takut ni, makin tengok makin kufur, makin tengok makin kufur, makin tengok tanda Allah makin jauh daripada tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi. Nampak tak? Bergerak sekali ikut arah lawan. Ya. Dan kemudian para saintis menyatakan bahawa dalam diri manusia ini, ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata wa fi anfusihim, dalam diri mereka juga ada tanda. Kalau kamu nak lihat pada afaq itu jauh, dalam diri mereka, dalam diri kamu, kata Allah Subhanahu, ada tanda akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau ini adalah benda yang sangat makro, apa yang paling mikro dalam diri kita? Ini adalah makro, besar sangat, cakrawala, Masya Allah, besarnya ya Allah, yang bergerak, yang ditadbir, yang diurus, yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda, dan tidak ada satu
dan tidak ada satu benda yang boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ni, nak saya cerita ni supaya akhirnya benar. Ya Allah, takut ya Allah, hebat Engkau ya Allah, kagum ya Allah. Berdiri di hadapan seorang raja, kita takut. Pernah kita dipanggil oleh berhadapan dengan seorang raja? Dia kerana bukan kerana dia manusia macam kita, tapi cuma sudah cukup kita takut. Kerana kuasa yang ada di tangan dia. Nah, sekarang Allah bukan